Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan berkongsi kepada anda tentang sejarah kompleks sejarah pasir salat dekat Perak, Malaysia. Okey. Kompleks sejarah pasir salat ni dibuka dengan rasminya oleh DYMM, iaitu pemangku Raja Perak, Raja Nazrin Shah pada 26 Mei 1990. Jadi penubuhan kompleks sejarah pasir salat kat Perak ni adalah daripada idea YAB Tan Sri Ngah Talib. Dia adalah merupakan Menteri Besar Perak. Jadi konsep asal penubuhannya merupakan satu bentuk rakaman sejarah yang memperingati kita betapa pentingnya peristiwa berdarah pasir salat yang dianggap sebagai asas permulaan sistem demokrasi berparlimen bagi negara kita, iaitu negara Malaysia. Jadi kompleks sejarah ni pasir salat juga akan dijadikan sebagai sebuah pusat yang menyediakan sumber-sumber rujukan mengenai sejarah dan kebudayaan negeri Perak Darul Ridwan yang bermanfaat kepada masyarakat seluruh ni lah. Jadi pembinaan kompleks sejarah ni bertujuan untuk memperingati generasi-generasi muda akan peristiwa pasir salat pada tahun bila? Pada tahun 1875 yang merupakan kemuncak dalam gerakan orang Melayu menentang penjajahan Inggeris di Perak, serta memperingati akan jasa dan pengorbanan para pahlawan yang mempertahankan maruah bangsa dan negara kita. Jadi di samping itu, dengan ciri-ciri sejarah kompleks yang juga yang bertujuan untuk pengumpulan bahan-bahan sejarah yang ada di kompleks sejarah pasir salat dekat Perak ini pastinya juga menjadi salah satu dana tarikan pelancongan untuk pelancong untuk mengunjunginya. Jadi kompleks sejarah pasir salat ni merupakan destinasi pelancongan di negeri Perak yang kian diketahui umum. Apakah bahan sejarah yang terdapat di sana? Terdapat beberapa bahan sejarah yang terdapat di kompleks sejarah pasir salat ini. Di antaranya ialah rumah kutai. Rumah kutai ini sebenarnya merupakan rumah tradisional Melayu di Perak. Rumah ini banyak terdapat berhampiran dengan tebing sungai Perak, iaitu daerah tengah di mana daerah tengah, hilir Perak dan Kuala Kangsar. Jadi rumah kutai ialah sebuah rumah yang berbumbung panjang. Di sudut tepi dindingnya dipasang tabir layar yang dibuat daripada apa? Daripada pelupuh yang berkelarai. Manakala di bawah kaki tebar layar terdapat pula alang para buang, iaitu peran iaitu merupakan ruang yang beratap dan berlantai sebagai tempat menyimpan barang-barang. Okey, sebenarnya kita fokus pada rumah kutai ni. Sebenarnya dia mempunyai 12 ataupun 16 tiang pada ruang rumah ibunya. Jadi rumah ibu pula terdiri daripada ruang serambi, ruang tamu dan bilik lah. Jadi di sebelah belakangnya ialah rumah dapur. Dapur lah yang dipisahkan oleh ruang selang yang tidak beratap. Jadi bahan-bahan terdiri daripada kayu dan juga buluh. Kayu digunakan untuk membina tiang dan ruang kebumbung, manakala dindingnya daripada pelupuh dan atapnya ialah atap rumbia. Terdapat juga rumah kutai yang tidak mempunyai dinding pembahagi bilik, sebaliknya menggunakan kain langsir sebagai
pembahagi ruang bilik. Langsir ni sampai sekarang ada lagi kan. So seterusnya perahu naga. Perahu naga ni dia merupakan sebuah perahu panjang yang digunakan untuk bertanding semasa berlangsungnya suatu tamasya laut. Ia biasanya dikayuh secara berpasukan lah, bukan individu. Dengan setiap pendayung mendayung secara berselang kiri dan kanan. Dua atau lebih perahu naga akan berusaha mencatatkan masa yang terpantas. Jadi tamasya ini berasal dari China. Seterusnya tugu peringatan Birch. Jadi tugu ini dibina pada tahun 1909 lagi. Jadi seterusnya telah dirasmikan oleh Pesuruh Jaya Tinggi Inggeris, Sir John Anderson, iaitu pada zaman pemerintahan Sultan Idris Sultan Idris Murshidul Azam Shah, panjang nama dia, iaitu dibina sebagai memperingati kematian Residen Inggeris yang pertama. Siapakah itu? Teruskan di negeri Perak, iaitu siapa? JWW Birch. Nanti saya ceritakan siapakah JWW Birch ni, apa yang dia buat dekat Perak ni. Jadi beliau telah mati disebabkan oleh kerana dibunuh di Pasir Salak di Kampung Gajah pada tahun 1975. Jadi tugu ini terletak bersebelahan Medan Selera Datuk Sagor dan berhadapan dengan Masjid Negeri Perak, iaitu di kawasan berbukit. Jadi lokasinya agak unik kerana terletak di kawasan tumpuan orang ramai untuk menjamu selera dan beribadat. Jadi keunggulan tugu ini terletak pada ukiran yang terdapat pada ukiran patung JWW Birch tadi yang diperbuat daripada gangsa. Manakala di atas tugu ini pula terdapat menara jam dan runcing di bahagian atas dan ukiran-ukiran patung di bahagian bawah yang bercirikan seni bina Itali pada abad ke-18. Seterusnya perkara yang menarik mengenai tugu ini ialah kerana di bahagian pertengahan menara jam terdapat lukisan yang menggambarkan kira-kira 44 orang tokoh ternama dari seluruh dunia. Dikatakan banyak lukisan tersebut adalah terdiri daripada lukisan Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa dan Buddha, seperti mana wajah yang hanya digambarkan oleh penjajah pada masa itu. Seterusnya terowong sejarah. Siapa tak tahu tentang sejarah ni, mana kita sentuh sikit. Terowong sejarah ni di kompleks sejarah Pasir Salak. Dia merupakan sebuah bangunan muzium yang utama didirikan di dalam kompleks ini. Bangunan ini yang panjangnya sepanjang 157 kaki persegi, darab 115 kaki persegi ini memuatkan 42 diorama episod sejarah perjuangan, patriotisme dan nasionalisme anak watan negeri Perak khususnya, dan hubung kaitnya dengan perkembangan sejarah Malaysia amnya. Seterusnya sistem seterusnya saya akan kongsi tentang itu saja, tapi ada sedikit info lah ya, di mana info tentang di bawah sistem residen pentadbiran negeri yang baru ditubuhkan
Setiap daerah dibahagikan kepada beberapa unit pentadbiran. Yang lebih kecil dikenali sebagai mukim, yang diketuai oleh seorang penghulu lah, ataupun ketua kampung. Dan peringkat yang paling bawah ialah kampung, yang dikenali sebagai ketua kampung. Jadi itulah serba sikit tentang kompleks sejarah Pasir Salak di Perak, Malaysia. Jadi insyaAllah kalau ada ruang lagi, saya akan berkongsi lah kepada anda tentang sejarah Perak ni. Banyak lagi tentang JWB tu ada sejarah ni. Apa yang dia buat dekat Malaysia ni, dekat negara Perak, apa yang dia buat. So itu sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.